Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam episod Pendakwah Teknologi. Okey, dalam episod kali ini saya akan terangkan dekat anda beberapa benda yang anda boleh buat pada wireless router rumah anda untuk nak mengoptimumkan Wi-Fi network dan dalam masa yang sama melajukan internet anda tanpa mengeluarkan sebarang modal. Okey, sebelum saya teruskan, saya kena menjelaskan dulu sikit isu berkaitan dengan pelan internet ni. Sebab ada ramai orang tanya saya macam mana nak buat setting ataupun barang apa yang nak dibeli untuk nak mengubah kelajuan pelan internet. Okey, cerita dia macam ni. Kalau anda bayar untuk 8 megabit per second Streamix ataupun 50 megabit per second Unify, tak ada cara untuk anda ubah benda tu jadi 100 megabit per second dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pihak ISP dah set benda tu kepada akaun anda. Cara anda nak tukar benda tu adalah anda kena tukar plan. Itu sahaja. So, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak mengoptimumkan device contohnya Wi-Fi dekat rumah kita ni supaya kita boleh gunakan pada kelajuan semaksima mungkin plan yang kita duk bayar bulan-bulan tu. Okey, sekarang saya akan cerita dekat anda beberapa benda yang anda boleh buat pada wireless router di rumah anda untuk mengoptimumkan network dekat dalam rumah tu dan sekaligus meningkatkan kelajuan internet dalam rumah anda. Okey, benda pertama ni dia melibatkan tentang kedudukan wireless router anda. Kalau anda letak Wi-Fi anda atas lantai ke ataupun tempat yang rendah, maka anda kena angkat dia ke letak tempat yang lagi tinggi. Cerita dia macam ni. Dia wireless router ni paling optimum kalau dia duduk satu level ataupun lebih tinggi daripada benda yang nak akses dia. Okey, contohnya macam ni. Katakanlah ni ada satu meja depan saya ni dan saya buka laptop saya kat sini. Maka sepatutnya Wi-Fi router saya tu duduk sama tinggi dengan laptop saya ataupun lagi tinggi kalau boleh. Tu cerita yang pertama. Sebab apa? Sebab bila saya pergi rumah orang, kadang-kadang saya nampak mereka suka letak Wi-Fi tu dekat dalam kabinet TV kat bawah tu. So itu tak optimum. So first kali, tinggikan dulu kedudukan wireless router anda. Okey, benda yang kedua yang anda kena buat adalah anda kena jauhkan wireless router anda daripada semua barang-barang elektronik macam TV dan sebagainya. Sebab macam saya sendiri pun, saya suka letak wireless router saya tu atas rak TV sebab dia nampak senang dan cantik. Ramai orang buat macam tu. Tapi sebenarnya, benda macam TV ke PS ke ataupun apa-apa benda yang elektronik kat atas tu, dia mengganggu wireless router anda. So dengan kata lain, dia memberikan interference. Paling elok anda letak Wi-Fi router anda kat tempat yang paling tak ada benda elektronik. Itu paling bagus sekali. So kalau boleh, ubahkan kedudukan wireless router anda. Okey, bila kita bercakap pasal kedudukan router ni, dia sebenarnya paling optimum anda kena letak Wi-Fi router tu dekat tengah-tengah ruang ataupun tengah-tengah rumah anda. Okey, tapi saya tahulah benda ni kadang-kadang susah nak buat sebab saya sendiri pun letak Wi-Fi router kat dinding kan sebab kat tengah tak sesuai sangat. Tapi kalau boleh, letaklah dekat tengah. Sebab cerita dia adalah paling elok wireless router ni bila kita ada line of sight. So secara mudahnya, kalau anda nampak antena router tu ataupun router tu sendiri, itu akan memberikan anda orang kata apa, Wi-Fi yang paling optimum. Okey, selain daripada tu, anda kena elak daripada letakkan router anda dalam bilik ataupun tempat-tempat yang ada banyak besi. Sebab benda tu semua akan mengganggu wireless signal tu sendiri. Sebab ada setengah orang saya tengok dia letak dalam bilik Wi-Fi router tu dengan tujuan dia apa? Supaya tak nampak, supaya nampak lagi cantik lah cerita dia macam tu. Anda boleh buat macam tu, tapi dia akan mengurangkan anda punya signal strength. So kalau anda dapat signal strength yang paling elok, dia kena duduk dekat luar. Sambil tu juga, anda kena tengok Wi-Fi anda tu sendiri. Sebab saya tengok ada setengah Wi-Fi orang ni dia berabuk, berdebu macam-macam kan. Sebenarnya wireless router tu dia macam komputer juga. Bila benda tu panas, maka dia jadi tak best. Sama lah macam komputer anda. Jadi sebab tu, wireless router ni kena letak kat tempat yang ada pengudaraan yang paling elok. Dan kalau ada debu ke apa-apa, cuci bagi bersih. Sebab ada setengah saya tengok dia biar wire berselirat ke apa ke. Benda ni semua akan mengganggu anda punya wireless punya performance. Tu cerita dia. Jadi kalau boleh, cuci dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok dalam Shopee dan Lazada, dia ada jual kipas untuk letak bawah wireless router nak bagi dia sejuk. Kalau anda boleh beli benda tu, belilah dalam berapa belas ringgit je. Okey, selain daripada tu, anda juga kena tengok kabel yang menyambungkan wireless router anda kepada device lain yang ada dalam rumah tu. Contohnya kalau ada modem ke apa ke kan, anda tengok LAN kabel tu.
Kalau LAN kabel tu dalam keadaan yang baik dan contohnya Cat 6 ke apa ke, tak apa, okey. Tapi kalau anda tengok benda tu terkepok kepala ke, kabel tu macam dah terkoyak ke apa ke, gantilah kabel tu dengan network kabel yang baru dan lebih elok kalau boleh. Alright. Paling simple, anda boleh cari dekat Shopee dan Lazada, dia ada jual kabel yang kononnya Cat 6 yang China punya tu. Semeter tu dalam berapa ringgit dah. Belilah yang tu dan ganti. Okey, benda seterusnya pula melibatkan kedudukan antena Wi-Fi router anda tu. Ada orang buat kajian dan mereka dah buktikan bahawa kedudukan antena yang berbeza akan mempengaruhi dia punya coverage dan juga Wi-Fi speed. Okay, so cerita dia macam ni. Kalau Wi-Fi router anda tu jenis ada 2 batang antena, maka apa yang anda kena buat adalah satu bagi straight, satu lagi bagi melintang macam ni. Dia dengar macam merepek, tapi mereka dah buktikan bahawa dengan keadaan macam ni, dia memberikan coverage yang paling optimum dan juga Wi-Fi speed yang paling tinggi. Mereka dah buat dalam bentuk kajian tu. Okay, itu kalau 2 batang. Kalau yang jenis ada 3 batang. So 3 batang ni, 2 batang untuk 2.4 GHz, 1 batang lagi untuk 5 GHz. So ceritanya adalah yang 2.4 tu anda turunkan satu melintang, satu lagi menegak. Yang 5 GHz tu anda biar dia menegak. So 2 menegak, 1 melintang. Okay, tu kalau 3 batang. Kalau anda ada yang wireless router yang jenis 4 batang ataupun yang lebih daripada 4 batang, so ada setengah orang dia buat 2 menegak, 2 sengit macam 45 degree macam tu. Tapi berdasarkan kajian tu dia tunjuk kalau 4 batang semua biar menegak. So maksudnya kalau ada 4 batang ke 6 batang ke apakah, biar straight macam tu, itu paling optimum. Okay, so itu melibatkan tentang anda punya kedudukan wireless router punya antena. Okay, benda seterusnya yang anda boleh buat adalah anda kena selalu tutup wireless router anda. Tutup dan buka balik. Pendek kata macam restart lah. Okay, sebab sebenarnya macam ni, wireless router kita ni dia macam komputer juga. Kalau anda duk biar komputer anda on sentiasa dan anda selalu duk pakai, lama-lama dia akan dia boleh jadi gila. So bila dia dah gila tu kita akan reboot dia kan. Macam tu lah juga wireless router. Ramai orang tak tahu benda ni, dia pakai je wireless router dia berbulan-bulan biar on macam tu kan. Dia sebenarnya elok sekali sekala kita reboot wireless router tu. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah wireless router ni dia ada setting untuk buat schedule untuk nak reboot tu. Macam contohnya saya set setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 3 pagi wireless router saya akan reboot. So kalau anda ada setting macam tu, maka anda set lah. Anda nak reboot tiap-tiap hari pun suka hati anda lah. Nak reboot seminggu sekali pun dah okey dah. Kalau dia tak ada setting tu, maka anda buatlah secara manual. Tutup buka dia punya power. Okay, itu berkaitan dengan reboot router. Okay, benda seterusnya pula, dia kalau anda ada isu macam wireless tu tiba-tiba terputus ke, ataupun anda ada connection tapi nak buka internet slow ke apa kan, ada kemungkinan anda ada masalah Wi-Fi interference. Dia biasanya benda ni jadi kalau anda duduk kat apartment ke kondo ke apa kan, yang ada orang pakai Wi-Fi atas, bawah, kiri, kanan semua duk pakai, dia mengganggu. So, 2 benda yang anda kena buat adalah anda kena tukar Wi-Fi channel dan anda juga boleh tukar Wi-Fi channel punya bandwidth. Okay, so kita tengok Wi-Fi channel dulu . Kalau yang 2.4 GHz Wi-Fi tu, ni ramai orang duk pakai. So, biasanya dia ada channel 1, channel 6, channel 11. So, nak tengok channel-channel ni semua, anda boleh buka dalam Wi-Fi setting tu. So, benda pertama anda kena buat, anda kena scan dulu semua Wi-Fi yang ada. So, dia ada macam-macam tool untuk nak buat Wi-Fi scanning ni. So, dalam Android pun ada, dalam iOS ada, Windows ada, Mac ada kan. Benda tu dia panggil Wi-Fi scanner. So, Wi-Fi scanner ni akan memberitahu anda channel mana yang Wi-Fi anda tengah pakai dan channel mana yang Wi-Fi orang lain tengah pakai. So, kita kena ubah channel Wi-Fi kita ke satu channel yang paling kurang orang untuk nak mengelakkan congestion. Itu cerita dia. Alright? Samalah juga untuk 5 GHz. Dia ada channel-channel dia sendiri. So, anda kena check benda tu dulu. Okay. Tapi katakanlah dah terlalu ramai orang pakai dan semua channel congested, maka nasib anda memang tak baik lah. Anda kena cubalah testing. Ubah di antara channel ke channel. Okay, yang tu yang pertama. Benda kedua yang anda boleh buat pula adalah anda boleh mengurangkan channel bandwidth. Contohnya, untuk 2.4 GHz, dia ada 2 channel bandwidth. Satu 20 MHz, satu lagi 40 MHz. Kalau channel bandwidth yang lagi tinggi, dia akan memberikan speed yang lagi banyak. Tapi kadang-kadang lagi tinggi, dia akan buat interference, dia mengganggu, tak boleh pakai pun. So, anda kurangkan. Okay, so kalau yang 2.4 GHz punya Wi-Fi, anda pakai yang 20 MHz punya channel bandwidth. Kalau yang 5 GHz punya Wi-Fi, dia ada 20, 40 dan 80 MHz. Memanglah paling tinggi itu laju.
tapi anda drop ke 40. Ingat yang 2.4 pakai 20 MHz, yang 5 GHz pakai yang 40 MHz tu. So ini yang paling orang kata apa, optimum untuk semua keadaan. Okey, so dalam bahagian terakhir ni saya akan cerita dekat anda macam mana nak dapat network yang paling optimum untuk device anda. Okey, contohnya untuk laptop ke, untuk desktop PC yang anda ada duk main game ke apa kan. Okey, katakanlah benda-benda tu semua duk pakai Wi-Fi dan anda nak dapatkan network connection yang paling stable dan paling laju dalam rumah anda tu, cerita dia macam ni. Secanggih macam mana sekalipun Wi-Fi device yang ada dekat dalam rumah anda, dia tak boleh nak lawan wired connection. Itulah cerita dia. Jadi kalau anda nak dapat satu connection yang paling sempoi, paling stable dekat PC yang duduk main game ke apa ke, maka tariklah LAN cable daripada router anda pergi ke PC anda tu. Itu cerita dia. Tapi dia buruk lah anda nak kena tarik semua. Saya pun buat macam tu kat komputer saya tarik LAN cable pergi. Itu adalah alternatif je lah. Sebab kalau anda nak cari Wi-Fi dongle yang AC ke AX ke, anda nak upgrade Wi-Fi anda kepada Wi-Fi 6 ke apa ke, benda tu semua makan modal. Memanglah cantik sebab dia wireless, tapi sebenarnya kalau anda tarik kabel, benda tu jauh lagi murah dan jauh lagi elok. Okay, harap penjelasan tu membantu anda buat pilihan. Okey, so itulah dia benda-benda yang anda boleh buat pada wireless router rumah anda untuk nak mengoptimumkan Wi-Fi network tu. Sebab Wi-Fi network yang elok, dia akan mempengaruhi internet speed anda. Okey, so semua benda-benda ni kita buat tak payah makan modal. So anda try ni dulu dan tengok perubahan di antara sebelum dan selepas tu. Okey, insya-Allah lepas ni saya akan buat lagi satu video yang mana menunjukkan dekat anda apa benda-benda yang anda boleh beli pula untuk nak menaikkan lagi keupayaan Wi-Fi rumah anda. Okey, selesai episod kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum. Susah weh duk sembang macam ni. Kalau lah hampa tahu berapa banyak cut yang saya duk buat nak buat video ni kan, barulah hampa tahu selesa nak buat video YouTube yang elok.